Assalamualaikum dan selamat datang ke podcast kami. Saya Zafrul Rizal bin Mat atau lebih dikenali sebagai Tok J. Hari ini kita akan menjelajahi dunia keuangan dan pelaburan yang mungkin nampak rumit tapi sebenarnya sangat menarik dan penuh peluang. Adakah anda pernah terfikir tentang bagaimana cara buat duit bekerja untuk kita? Adakah anda mahu tahu bagaimana cara menyimpan dan melabur bagi mempersiapkan masa depan anda? Untuk tujuan ini, bersama-sama kita adalah seorang trader, pengurus dana kewangan, pakar ekonomi, pendidik dan juga mentor. Dinobatkan juara Trader Dunia 2024 sebanyak 3 kali untuk suku pertama, suku kedua dan suku ketiga tahun 2024. Beliau juga adalah seorang ketua pegawai pelaburan di Berjaya Mutual Berhad. Kita persilakan Datuk Dr. Nazrihan. Apa khabar, Datuk? Khabar baik, Tok J. How are you? Alhamdulillah, I am well. Okay, let's cut to the chase. Datuk, where have you been? Ramai yang tertanya. Have you risen from falling? And were you always standing strong and just keep it low? Wow, soalan maut. Belum lagi start dah soalan maut dah ni. Teruskan, Datuk. Time is precious. Okay, kita teruskan. saya pergi betapa mencari wahyu-wahyu baru di dalam ilmu trading. Okay. Sebenarnya apa yang berlaku adalah saya percaya bab kata orang Arab cakap al-kalam fiddah, as-sukut az-zahbun. Maksudnya kita bercakap banyak ni perak. Ilmu perak, nilai dia perak. Tapi kalau kita diam, orang rindu dekat kita. Itu betul. Adalah emas, az-zahbun. Jadi Tok J, sebenarnya masa saya I've been around for this 1 year. Sebenarnya I've been doing a lot of introspection. Itu dia perkataan bahasa Inggeris. Maksudnya saya banyak mencari teknologi baru dalam ilmu yang saya suka. So I do a lot of personal introspection. I do a lot of what I call professional development in my territory. Because I believe in the end of the day, value yang akan mengangkatkan kita adalah dua benda. Pertama adalah teknologi, cutting edge teknologi. Yang kedua adalah intuition kita, instinct kita, yang mana kita dah train. Jadi I spend banyak masa ni melihat macam-macam ragam fellow rakyat Malaysia. So saya banyak membaca dalam setahun lepas ni saya ingat saya dah baca dekat 50 biji buku, Tok J. Alright. 50 biji buku. I do a lot of speed reading. Antara buku yang saya baca of course adalah buku Discipline Trader yang ditulis oleh Michael Douglas. Discipline Trader. That is a really good book yang boleh betul-betul touch I. Untuk jadi trader atau investor yang bagus, bermula dengan mindset, psychology. So that is a great book yang saya recommend pada semua orang. I also read book written by Andrew Aziz, Day Trading for a Living. So Day Trading for a Living. For a living. Okay. Dan buku itu menguja saya sebab ramai orang cakap day trading ni bahaya, day trading ni tak boleh buat duit, ramai orang cakap day trading ni the most dangerous type of investing. Day trading ni gila, gambling and all that. Tapi buku ni mengejutkan saya. Day trading actually works. Day trading is not gambling. It's the opposite of gambling. Kalau kita gamble, nak tanya Datuk, kalau kita gamble, yang menang adalah house. The house have the edge, correct? And the customer will always lose. Tetapi dalam day trading, alhamdulillah saya buktikan pada semua orang satu dunia. 3 kuartal betul-betul. Yang jadi king adalah kita, customer. And the house, which is the broker, do not have an edge. Broker tak buat duit daripada trading, tapi kita day trading yang kita buat duit. So saya spend banyak masa. Saya banyak baca buku. Buku-buku lain yang saya baca, buku yang tulis Harvey Walsh. Macam ni kita nak day trade stocks and futures. So actually I spend a lot of time macam mana nak improve teknologi saya. Sebab saya dalam bidang trading, saya pernah buat kelas paling besar di Malaysia. Alhamdulillah, yes. Betul. 10,000 orang. That's the glory of my time. So masa tu kita banyak fokus kepada trading yang agak slow. Which is we buy now, we sell after a week. Considered fast, but not fast enough for me.
not fast enough for you. Not fast enough for me. Kalau untuk fellow Malaysian, bolehkah mereka adapt tentang kecekapan speed ni, Dato'? Since you tanya tadi dekat mana I stand, I am a very different person. I believe in unconventional thinking. I believe in excellence. Push the boundary. Betul. Kita nak push the boundary. So masa setahun tu, dalam setahun saya bukan senyap lah, saya bertapa ni, saya fikir macam mana cara kita nak push boundary. Alright, untuk average investor. Maksudnya kalau standard, kalau biasa kita invest dalam unit trust, maaf lah Dato', saya tanya, berapa persen kita boleh dapat average? Dalam setahun berapa persen agak-agak kita boleh dapat? Now jawab soalan saya. Tapi unit trust sekarang ni tengah tak favourite sangat, jadi begitulah. Kita ambil lah katakan 10%. Alright, 10%. Jadi saya tak puas hati apa yang berlaku dengan unit trust Malaysia. Alright. Majority ni agak mandom agak menyedihkan lah. Betul. Agak menyedihkan. Jadi that's what I do. I find technology, I find cutting edge. So saya jumpa banyak teknologi baru, alhamdulillah, antaranya footprint chart. Faham? Yang betul-betul revolutionize approach saya. Betul. Kita akan cerita kejap lagi. Okay, melihatkan motivasi Dato', you pergi buat banyak pertapaan, banyak belajar teknologi baru, dan juga you seorang fund manager sebenarnya. Dan bagi saya tak kenal ramai fund manager di luar sana, dan banyak pelaburan saya pun saya tak tahu siapa yang manage. Apa yang membuatkan you berbeza dengan fund manager lain ni, Dato'? Sebenarnya you ni spesies yang macam mana ni? Kan? Saya alien lah, saya makhluk asing. Cara Tok J cakap tanya. Betul. Saya. Right. Saya sebenarnya unik. Saya rasa saya ada spesies yang mana saya percaya kepada trading jangka masa singkat, supaya kita boleh bagi return yang lebih besar kepada investor. In other words, I don't believe in outperforming the benchmark. Majority dekat Malaysia fund manager aim dia adalah outperform the benchmark. I don't believe in that. I believe in delivering absolute return. Dato', let me remind you, kita berjanji tadi untuk bercakap dalam bahasa yang mudah ni, Dato'. Dan outperform the benchmark ni bagi saya, viewer mungkin. Baik. Kita bercakap macam ni. Saya percaya kepada innovation. Saya percaya kepada benda-benda baru. I percaya kepada berfikir outside of the box. Malaysia khususnya, kita tahu Malaysia terperangkap dalam apa orang cakap kepompong ekonomi selama 2 dekad. Kita tak boleh break. Sebab apa? Sebab kita menggunakan model yang lama, tahap lama. Model kita adalah cheap labour. Kita bawa banyak Bangladesh, Indonesia datang ke Malaysia, orang Malaysia pergi kerja kat Singapura. The model does not work. So having said that, I believe kita kena berfikir outside of the box. Kita kena ada orang cakap unorthodox. Maksud kena ada benda-benda baru supaya kita boleh bagi solution yang lebih bagus kepada rakyat Malaysia. Apa problem rakyat Malaysia? Kita tak ada return yang mencukupi. Return unit trust menyedihkan. This is so uncommon, Dato'. Yeah, of course. This is so uncommon. And then you were saying that other asset management company ataupun syarikat-syarikat lain yang masih lagi melakukan proses yang sama tetapi mengharapkan hasil yang berbeza. Betul. Jadi macam mana you handle this perbezaan? Kalau saya cakap ni mungkin ramai akan marah dengan saya lah. Saya percaya kepada challenge the status quo. Tu dia. Ganas ni. Saya percaya kepada kita kena challenge status quo. Kita tak boleh percaya kepada status quo. Kita kena ubah sistem yang ada. Sebab tu motto saya adalah trendsetter, disruptors and innovators. Kita tak nak pakai kaedah takut lama. Kita tak nak pakai candlestick for example. Kita nak pakai price to book, price earnings ratio. Benda ni semua boring. Betul. Jadi saya telah berjaya buktikan, of course di peringkat dunia, yang mana bukan saya nak belagak lah, return yang saya buat audited. Quarter 1 300%. Quarter 2 is 179%. Dan sekarang quarter 3 alhamdulillah triple crown honor. The last quarter 3 I make it 350%. Kita ada lebih kurang 12,000 contestant seluruh dunia. Yang nombor 2 yang hampir mengalahkan saya itu Antonio Felito. Dalam World Cup Trading Championship, Robbins Cup ni. This is like NBA in trading.
Nama dia Antonio Felito, Italy, right? He make about 240%. So Right. saya meninggalkan dia sangat jauh. Nombor 3 Radeka daripada Switzerland, kontak saya. Itu buat 100%. So kaedah yang saya buat ni is non-typical. Kita boleh push. Alamak, ni bahasa ganas lah. Alpha, mungkin ramai orang tak faham lah. Okay. Kita boleh dapat lebih banyak return dalam short period of time. Tak apa, point saya adalah begini. Orang Arab cakap al-ilmu nur. Ilmu ini adalah cahaya. Tetapi kalau kita tak ada ilmu, al-jahlun zalam. Maksudnya kalau kita tak ada ilmu, kegelapan. Betul. Jadi kita kena cari ilmu. That's to answer your first question. First question, saya spend banyak masa, saya pergi bertapa, saya pergi ke Dubai, berbulan-bulan saya kat Dubai. Bukan sebab saya suka Dubai, tapi sebab saya rasa Dubai sepatutnya menjadi benchmark kepada komuniti pelaburan. Okay. Khususnya yang patuh syariah. So among the things that I want to create is ethical trading. Not only investing, ethical trading. Not only Sharia compliant, but also for non-Sharia also. But it has to be ethical. Alright. But we can get maybe triple digit. Faham. In a few months. I know I'm totally crazy. I haven't finished. I think most of the fund managers is not going to like what I'm going to say. I have very unique form of risk management. I don't use a proper money management. I don't use like 1%, 2% risk. No. Okay. I always believe when you have a high conviction opportunity, bila peluang tu datang, right, kita kena full swing. Of course kita kena ada stop loss kita dan sebagainya. Yang membezakan apa yang saya boleh faham daripada penerangan Datuk tadi, yang membezakan fund manager yang ada di Malaysia, mereka tak ada had untuk buat duit bagi mereka, diri mereka, because to them fund manager is a business. Akan tetapi you daripada breed ataupun daripada sekolah yang lain yang sangat tak common, saya daripada binatang lain, King Kong nama dia. Dan lepas tu juga kita tak pernah nampak lagi fund manager yang se-vocal you, yang berbeza cara pemikiran dan juga pendapat, correct? Apa yang membezakan untuk masyarakat buat pemilihan tentang di mana mereka patut melabur? Itu soalan yang... Okay, sebelum kita nak jawab soalan tu, ada beberapa mitos yang saya nak cerita. Ya, kita cakap tadi tentang mitos ya, Datuk. Betul? Rakyat Malaysia ni, saya dah jumpa ramai orang. Rakyat Malaysia, mereka berfikir bila nak melabur, kena ada ilmu canggih-canggih. Betul. Kena ada ilmu matematik. Have to be mathematician genius. Have to be economic genius. Kena ada berpuluh-puluh monitor kat rumah. Kena ada PhD. Kena ada IQ tinggi. Right? So ni semua cerita-cerita dongeng. Ramai yang cakap nak melabur kena ada satu strategi yang perfect. All of these are totally wrong. Sebenarnya dalam ilmu pelaburan ni kita boleh bermula kecil-kecilan. Unit trust kita RM1,000 dah cukup, dah mencukupi. Dan mungkin ramai yang tak tahu, unit trust kita antara yang tertinggi pulangannya. As at end of June, we have been making 200% return in 18 months. In 18 months private mandate kita is, saya rasa 100%. Ramai yang tidak tahu ni, Datuk, dan ramai yang masih terperangkap dengan situasi yang mereka tak apa. Tapi point saya adalah kaedah unik saya ni telah dapat membawa pulangan yang agresif pada masa sama. Risk yang kita ambil tidak agresif. Risk tidak agresif, tapi pulangan agresif. Maksudnya drawdown kita acceptable antara 10 to 20%. Betul. Potential loss is about 10 to 20%, tetapi return kita boleh pergi sampai 100%. It's one of the very unique way. Now I prove it at Robin's Cup. Jadi adakah pelabur-pelabur yang bersama-sama dengan Datuk, mereka ni semua tersenyum buat masa ini? Alhamdulillah antara semua pelabur-pelabur kita dah ada mungkin hampir 10,000 Alhamdulillah. Kita boleh cakap majority, bukan semua. Bergantung kepada timing mereka, boleh kita katakan majority semua alhamdulillah in the green. Alhamdulillah. Alhamdulillah. That's very good. Dan patut kita kongsikan lebih banyak lagi untuk orang ada yang datang, dia invest 10 juta, ada yang datang 15 juta. Walaupun mula-mula dia hanya invest 100,000, tapi bila dia dapat rasa duit tu, dia boleh dia naikkan dah sehingga 10 juta. How does that make you feel? Itulah dia. Saya mungkin saya nak cerita sikit source of inspiration, motivation saya. Saya tak tahu Tok J macam mana kan. Betul. Okay. Today it's about you. we call you on board to talk to you about your aspiration sebenarnya, Datuk. Number one, I enjoy
I enjoy sharing knowledge. People yang kenal saya I become a different person when I'm on stage. When I talk, I have that energy bila saya bercakap. I really love when I share knowledge. Right? Saya rasa bila kita berkongsi ilmu kita akan bertambah. Betul. Itu yang cakap al-kalam tufiddah tu bila kita bercakap itu adalah perak. Tapi bila kita diam sebagai ulama dia emas. Jadi saya percaya bila kita sharing ekonomi, sharing knowledge tentang ekonomi ataupun ilmu trading, very good. Kita akan dapat rasa orang cakap tu tenaga, kita akan dapat rasa orang cakap pantulan. Orang Cina kata chi, balik pada kita kan. Nombor 2, saya cukup suka tengok investor saya senyum, investor saya rasa orang cakap rasa seronok dengan pulangan. I get total satisfaction. Dan saya juga suka tengok talent yang bekerja dengan saya. Right. So kali ni I'm the Chief Investment Officer, alhamdulillah, Berjaya Mutual. Right. So I feel fully satisfied when I see a lot of talents working in one building, right? One floor, and all these people come from different background. Right. Mission orang simple, nak bagi good absolute return kepada customer kita. Betul. Cuma benda yang tak tahu baik ke tak, yang tak baik mungkinnya. Saya ni seorang yang kompetitif. Saya ni seorang yang bukan cakap perfectionist, tapi kompetitif. Saya ni suka challenge diri saya. Okay, saya pantang kalau orang ada lebih baik daripada saya. I want to be the best in my field. That's why motivation, pushing factor you jadi nombor 1. That's why I joined World Cup Trading Championship. I tried that for almost 2 years. Daripada tahun lepas saya dah try, tapi tahun lepas saya ke laut, tak dapat masuk top 5 pun. Okay. Tapi dah I ubah strategi saya, tambahkan sedikit teknologi lain, plus dengan beberapa meditation yang saya buat untuk sharpen mindset saya. So mindset is everything. Sebenarnya kalau kita nak menang sebagai juara trader, tak kisah kategori apa, rahsia dia sebenarnya adalah mindset, rahsianya adalah psikologi. Faham. Kita hanya trade bila kita dalam keadaan optimum. Right. Ni orang Arab cakap al-aqlus salim fil jismis salim. Tu dia. Akal yang hebat akan menghasilkan fizikal yang hebat. Okey. Datuk, melihat kesungguhan Datuk untuk bertanding dalam championship ini, Robins Cup. Okey, Robins Cup ni. Saya lah sebagai orang biasa, bila saya tengok Datuk jadi juara dunia, what's in it for me? You become like world champion. Apa fadilat dan juga faedah dia kepada saya, yang mana saya mungkin seorang tua yang hampir pencen dan mencari potensi pelaburan yang boleh support saya punya fasa kehidupan selepas pencen nanti. Jadi saya tak nampak kesinambungan tu, Datuk. Soalan tu sama dengan soalan yang bini saya tanya, isteri saya tanya. Setiap malam, abang dah kaya, kenapa abang nak masuk World Cup Champ? Betul. Jadi jawapan saya simple. Saya suka push the boundary. Alright. I want to be the best in my field. Okay, actually saya nak showcase trading skill. Saya tahu saya ada trading skill, tapi tidak cukup kuat untuk untuk jadi nombor 1. Okay. I'm talking about the last 2 years. Alright. I've been trying to be in the leaderboard over the last 3 years. Okay. Dari tahun 2021 I fail, 2022 I fail. Swing trading saya ke laut, tak masuk top 5 pun. Okay. It's only lately, last year start, I dapat masuk top 5. And start this year, I become number 1 since quarter 1, quarter 2, quarter 3. Okay. So to jawab soalan tu sebenarnya. Okay, untuk jawab soalan tu kita akan kembali selepas kita break.